Misteri Lebuh Raya Senai Desaru. Bagi yang tak tahu, lebuh raya sepanjang 77 km yang merentasi selatan Johor ini menghubungkan Senai di barat dan Desaru di timur. Mula dibuka pada tahun 2009, namun sehingga kini jumlah kenderaan yang menggunakan lebuh raya ini belum mencapai kapasiti anggaran. Pendek kata, masih lengang. Ada banyak faktor yang menjadi polemik berkenaan sambutan dingin para pengguna jalan raya, antaranya ketirisan dana, kualiti turapan dan harga bayaran tol yang tinggi. Namun, di kalangan orang tempatan, perkara yang sering dibisikkan adalah tentang kejadian paranormal. Aku tak mau cerita apa yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ini kerana ia entah betul entah tidak. Aku cuma berhasrat kongsikan pengalaman aku sebagai salah seorang pengguna tetap lebuh raya misteri ini. Pukul 11 malam, hari Khamis 5 Mac 2015. Aku ingat benar tarikh tu kerana malam tu bulan mengambang penuh. Namun hari tersebut bukanlah purnama yang biasa. Malam tu fenomena supermoon terjadi, di mana bulan mengambang lebih besar daripada biasa. Pada malam tersebut, aku memandu di lebuh raya berkenaan ke arah timur, menuju ke arah Pasir Gudang. Walaupun bulan purnama malam tu boleh dikatakan gelap, remang cahaya bulan tak begitu cerah seperti purnama lain. Tambahan pula tiada kenderaan lain di atas lebuh raya, arah timur maupun barat. Sunyi. Ketika melewati kilometer 33, tiba-tiba aku ditenggelami perasaan seram. Jantung aku berdebar-debar. Merentasi sebuah kawasan tadaan air yang membekalkan air bersih pada penduduk Johor Bahru. Ia yang terbentuk apabila air sungai Layang dibendung oleh empangan Sultan Iskandar. Jika kau lewati kawasan ini tanpa pernah dengar tentang kisah-kisah angker mengenainya, kau tetap akan rasa suasana yang kurang tenteram. Aku hanya fokuskan penglihatan ke atas tarmak, bimbang jika curi pandang sana sini ternampak pula sesuatu yang tak diingini. Lagipun aku perlu berhati-hati kerana lebuh raya ini beralun dan berlubang-lubang macam permukaan bulan. Sebaik sahaja aku melepasi kilometer 35, aku terlihat segitiga merah di lorong kecemasan. Seraya aku menekan brek. Entah kenapa aku beri reaksi begitu pun aku tak tahu. Segitiga amaran itu bukannya di laluan aku, ia di laluan kecemasan. Aku hanya turutkan naluri. Beberapa meter di hadapan segitiga merah memantul cahaya itu, pegun sebuah Pro 2 Kenari berwarna merah. Ketika itu kereta aku sudah pun perlahan, dan apabila melewati di kawasan kenderaan itu, aku ternampak ada kelibat manusia berdiri di atas bumbungnya. Mataku gosok, lantas pandangan diacukan ke cermin sisi sebelah kiri. Melihat cermin kecil itu, samar-samar cahaya bulan mengesahkan ada seseorang berada di atas kenderaan buatan tempatan itu. Berderau jantung aku, remang bulu roma. Aku mula terbayang makhluk yang sering diperialkan dalam kisah-kisah penampakan di lebuh raya Karak. Namun, imajinasi aku tertampa setelah mendapati kelibat itu berbaju t-shirt cerah dan berseluar pendek, serta susuk tubuh dan gayanya kelihatan sungguh maskulin. Itu seorang lelaki, dan di tangan kanannya ada sumber cahaya yang aku kira telefon bimbitnya. Pedal brek dipijak, aku segera menghentikan kenderaan lalu tombol gear dianjak ke R. Berpandukan lampu undur kereta, aku mengundur menghampiri Pro 2 Kenari itu. Menerusi cermin pandang belakang, aku lihat kenderaan itu dan pemiliknya dilimpahi cahaya kuning lampu undur. Aku segera brek apabila terlihat lelaki itu memberi isyarat untuk berhenti. Ketika itu jarak aku daripada keretanya dalam 20 meter. Gear ditolak ke P. Tuil brek aku tarik. Lantas aku buka pintu dan keluar dari kereta. Ada apa-apa saya boleh bantu? Soalku sambil melangkah lebih dekat ke arah Pro 2 Kenari itu. Stop! Jangan datang dekat, balasnya. Jangan risau, saya cuma nak tolong, ujarku. Mungkin dia risau jika aku ingin ambil kesempatan atas musibah yang dia alami. Bimbang aku ini perompak atau penjenayah. Sejujurnya aku ada perasaan wasangka begitu.
aku juga harus berwaspada. Saya faham, tapi jangan datang dekat, pekiknya. Jarak kami lebih kurang 20 kaki dan dia berada di atas kereta. Jadi perlu tinggikan suara sedikit untuk berkomunikasi. Okey, ada apa-apa saya boleh bantu? Boleh tolong telefon tak pihak konsesi Lebuh Raya ni? Telefon saya tak ada line. Aku keluarkan telefon bimbit daripada poket seluar dan terus periksa paparan liputan signal rangkaian telefon. Dahi aku berkerut. Telefon saya pun tak ada line lah, beritahu aku pada lelaki di atas kenari. Cuba tengok dalam kereta saya. Ada apa-apa tak? Soalnya. Hah? Responku. Keliru dengan soalannya. Aku tak pasti apa yang dia maksudkan dengan apa-apa tu. Maksud saya ada binatang ke, orang ke, atau... Penjelasannya terhenti. Atau apa? Soalku. You know anything, balasnya dengan jawapan yang selamba, mengharapkan aku tahu apa yang cuba disampaikan tanpa dia perlu nyatakan secara definitif. Tak ada pun kereta Encik, apa masalahnya? Kataku. Dia beritahu semasa dia melewati kilometer 34. Dia terlihat ada sesuatu memanjat dari tembok konkrit lalu melintas di hadapan keretanya. Kelibat itu merayap seperti seekor biawak, namun kepalanya kelihatan sedikit ganjil, lonjong dan bukan leper. Memandangkan benda itu telah terlalu dekat, pemandu terpaksa buat brek kecemasan. Berciut tayar kereta itu ketika bergeser dengan jalan raya. Haiwan yang melintas itu terkejut mendengar bunyi tersebut, lalu sepantas kilat ia cuba berpatah balik ke sisi jalan. Tiba-tiba pemandu kenari itu hilang kawalan ke atas kenderaannya, namun berjaya mengemudi kenderaannya ke lorong kecemasan dan akhirnya berhenti di situ. Apabila turun dari kereta, dia terus memeriksa kenderaannya. Dia khawatir terlanggar haiwan itu. Namun, tiada tanda-tanda pelanggaran berlaku. Keretanya hilang kawalan kerana tayar hadapan sebelah pemandu meletup. Tak payah cerita terperinci sangat apa kata Encik turun dari bumbung kereta. Peliklah berbual begini, kataku memotong ceritanya. Saya tak nak turun, abang dengar dulu. Okey, balas aku. Dia cerita lagi dalam perjalanan kembali ke kereta setelah dia letakkan segitiga amaran kecemasan. Dia terdengar bunyi sesuatu bergerak di sebalik tembok konkrit di sisi jalan raya. Dijengah-jengah namun tiada apa yang dapat dilihat. Sinar bulan tak cukup terang. Lampu belakang keretanya pula terlalu merah. Maka dia abaikan dan terus mengorak langkah ke keretanya. Terdengar lagi bunyi geseran itu di belakangnya. Kini lebih jelas. Apabila dia menoleh ke belakang, hanya segitiga merah yang dipasangnya itu kelihatan di atas tarmak, utuh di situ, tiada terusik. Maka dia anggap bunyi itu khayalan mindanya saja. Setelah mundar-mandir berhampiran keretanya buat seketika, baru dia terfikir untuk menelefon pihak konsesi Lebuh Raya. Pada mulanya dia terfikir mahu telefon pihak insurans keretanya. Namun dia tak simpan nombor telefon pihak insurans di dalam kereta. Kad yang diberi oleh jurutol diambil daripada konsol di papan pemuka kereta. Dibeleknya kad itu. Jadi awak call nombor tu? Potong aku lagi. Semakin meleret cerita dia. Tapi tak dapatlah sebab tak ada line. Itu yang saya panjat atas bumbung ni. Lah sebab tu je. Bikin suspend je lah, ujarku separah mengeluh. Itu sebab saya panjat. Tapi sebab saya tak nak turun, itu sebab lain. Cepatlah cakap sebab apa. Saya tak ada masa nak dengar cerita panjang-panjang. Dah tengah malam ni. Saya ada urusan lain. Okey, masa saya berdiri atas bumbung ni, saya nampak ada benda panjat dinding konkrit dekat dengan tempat saya letak safety triangle. Lepas tu benda tu merangkak menghampiri kereta saya. Mukanya, ketika ini jantung aku berdegup laju. Darah aku mula berkumpul di dada. Bibir aku kebas, namun bukan kerana cerita yang sedang disampaikan oleh pemandu kenari tersebut, tetapi kerana di bawah keretanya aku ternampak ada sepasang mata yang berkilau, memantulkan cahaya scarlet dari lampu belakang kereta aku. Ia perlahan-lahan bergerak keluar daripada bawah kereta, dan apabila kepalanya telah terjulur keluar dari bawah bumper kenari itu, jantung aku luruh. Mukanya seperti wajah manusia, tetapi lebih leper, umpama digilis sesuatu. Ia merangkak keluar seperti seekor biawak yang kakinya terlampau panjang. Aku panik, lutut aku terasa lemah.
Terasa kaki ini bertukar menjadi tanah liat. Aku terpaksa memegang sisi kenderaan aku untuk berundur menjauhi makhluk itu. Melihat aku begitu, lelaki yang berdiri di atas kenari tadi berteriak, melangungkan nama Tuhan dan memohon perlindungan dari syaitan yang dilaknat. Kalimah yang dilaungkan itu mengembalikan semula kudrat dalam tubuh aku. Aku menggagahkan kaki dan bergegas menuju semula ke kereta. Makhluk tadi mengekori aku. Pergerakannya kini seperti mawas yang sedang berlari dengan tangan dan kaki, lebih laju dan lebih lincah. Aku capai pemegang pintu, membukanya lalu melompat masuk ke dalam kabin. Kepala aku terhantuk di bingkai pintu semasa aksi itu, menjadikan telinga aku berdesing. Aku kekalkan fokus untuk selamatkan diri, tak ada masa untuk mengadu. Pintu, aku lekas-lekas kunci. Gear aku tukar ke D, twill and brake, dan pendikit minyak aku tekan hingga ke lantai. Roda kereta aku yang mempunyai pacuan belakang berputar beberapa pusingan sebelum meluncur ke hadapan dengan pacuan maksimal. Namun setelah beberapa detik, aku lepaskan pendikit minyak dan menekan pedal brake. Terlalu pentingkan diri jika aku melarikan diri dan meninggalkan lelaki tadi seorang diri tanpa bantuan. Aku masukkan gear ke R, lalu memundur sepantas mungkin. Di cermin pandang belakang, aku lihat makhluk yang tadi mengejar aku kini sedang cuba memanjat kenari. Aku halakkan bontot kereta aku dan memecut ke belakang sederasnya. Makhluk itu tercampak menjauhi belakang kereta aku setelah aku merempuhnya dengan halaju yang tinggi. Tergolek-golek, ia lalu tersungkur menyembah bumi. Setelah memerhatikan ia tidak bergerak, aku membuka tingkap lalu berteriak, "Apalagi, cepat naik keretaku!" Tiada respon. Aku jengah kepala aku keluar tingkap untuk meninjau lelaki yang berada di atas kenari yang kini berada betul-betul di sebelah kereta aku. Tiada, lelaki itu tiada. Mana dia pergi? Dalam gelabah, aku jeling semula cermin pandang belakang. Tangan aku menggeletar apabila aku lihat apa yang aku langgar tadi sebenarnya bukan makhluk itu, tetapi lelaki yang berbaju cerah dan berseluar pendek berkenaan. Jasadnya terkulai pegun 10 kaki dari kereta aku. Tubuh aku longlai. Otak aku celaru. Akal aku membeku. Apa harus aku lakukan? Turun dan tolong lelaki yang aku langgar tu? Tak boleh. Makhluk laknatullah itu ada di luar. Jika aku tinggalkan lelaki tu, aku dikira langgar lari. Hidup lagi tak lelaki tu? Aku jengah sekali lagi. Apa yang aku lihat berlaku buatkan aku nekat untuk tinggalkan tempat kejadian. Makhluk itu sedang menarik tubuh lelaki yang berlumuran darah itu ke sisi jalan, lalu memukul bertubi-tubi. Lelaki itu langsung tidak memberi gerak balas. Aku tekan pedal minyak sekuat hati. Macam mana ni aku dah bunuh orang? Sepanjang perjalanan ke susur keluar pasir gudang, aku cuba memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sebaik saja sampai di Plaza Tol. Jika aku diamkan saja peristiwa ini, tiada sesiapa akan tahu. Semasa itu semua berlaku, tak ada satu saksi pun. Tetapi kalau lelaki itu mati, macam mana? Setahun berlalu, aku tak laporkan peristiwa ini pada sesiapa. Setiap hari aku tunggu pegawai polis bertandang ke rumah aku. Aku tunggu mereka angkut aku ke lokap. Namun, selepas 1 bulan, tiada pun polis yang muncul. Aku yakin lelaki itu telah mati dan tiada sesiapa tahu mengenainya. Kerap juga aku belek surat kabar untuk periksa laporan berita yang melibatkan kematian pemandu kenari di lebuhraya berkenaan. Tiada. Paling hampir pun yang melibatkan sebuah kenderaan di kilometer 15 lebuhraya itu. Kenari terbabas kerana tergelincir akibat jalan raya basah. Pemandu itu terselamat. Hari ini aku buka rahsia ini kerana aku rasa berdosa. Keduanya, aku kini tak pasti apa yang aku alami itu benar-benar berlaku atau hanya khayalan minda aku. Aku harap ia adalah situasi kedua. Apapun, jika kalian gunakan lebuhraya Senai Desaru agar berhati-hati di kilometer 33 hingga 37. Aku tak tahu apa yang aku jumpa itu, namun ada orang kata itu adalah khadam air yang ditempatkan oleh seorang pawang ketika empangan Sultan Iskandar kering tak lama dahulu. Ketika empangan itu kering, banyak orang merana kerana bekalan air asyik dicatu. Oleh itu ada penduduk setempat yang memanggil pawang untuk kononnya memanggil air dan hujan. Pawang berkenaan telah gunakan khadam makhluk halus untuk memenuhi hasrat itu, dengan syarat korban darah perlu diberi. Mula-mula orang yang memanggil pawang itu akur. Korban sentiasa diberi seperti yang telah ditetapkan. Namun empangan itu tetap kering.
Akhirnya kemelut air itu diselesaikan oleh syarikat air Johor dengan mengepam air dari sungai lain ke kawasan tadahan air itu. Setelah masalah itu selesai, upacara korban itu tidak diteruskan lagi. Justeru, kini kadam itu berkeliaran menagih darah yang dijanjikan pada bulan purnama setiap bulan. Jadi, berwaspadalah. Sekian.